Ni objek A ada tali. Ni objek B ada tali. Ni objek C. Okey, ni pun sama. Draw FBD. Okey, cuba buat. Yang ni katalah sini 5 kg. Ni 1 kg. Ni 0.5 kg. Let's say macam tu. Nampak ke? Nampak. Nampak. Okey, cuba buat FBD. Sebab FBD ni ada 2-3 benda yang saya nak mention berkenaan dengan FBD ni. Okey, nak tunggu lama sangat pun tak boleh. Sebab apa? Sebabnya masa kita tak cukup. Okey. Jadi yang pertama sekali kalau FBD syarat yang mula-mula saya tulis tepi ni. Ni FBD. FBD yang mula-mula sekali tengok ikut objek buat asing-asing. Yang kedua ada arrow dan label. Saya suka saya tengok ada 4-5 orang semalam yang suka tulis. Benda-benda yang saya catat ni ya tulis. Tu sangat bagus Okey. Apa maksud dia ikut objek? FBD ikut objek. Yang pertama sekali kita tengok berapa objek yang terlibat dalam picture diagram. Ni kita panggil picture diagram kat sini. So yang saya tengok dia ada 3. Bila ada 3 wajib ada 1, 2, 3 objek. Mesti ada 3. Kita kena buat asing-asing. Okey. Jadi yang pertama macam mana kita nak buat? Yang ni tengok yang satu ada berapa tali? Cuba cakap. Ada berapa tali kat sini? 2. Ada? Ada 2 lagi. Cuba jawab lagi. Dia cakap 2. 3 ada tak? 4 ke? 5 ke? 6? Senyap dia. Tahulah hari Jumaat. Ada seorang yang Jumaat memang ada cuti. Ada 4. Cik Nadia jawab dekat chat ni ada 4. Okey, lagi? So jawapan dia nak tunggu awak jawab ni lambat lah. Jawapan dia ada 4. Ni yang pertama, ni yang kedua, ni yang ketiga, ni yang keempat. Terima kasih Cik Nadia. Ada 4 bos. Tali lain-lain. Tu kita panggil tali lain. So ada 4 lah. Jadi yang pertama dekat sini saya buat sini sebagai tension. Bila ada tali dia, tahu dia tension 1. So sini tension 1, sini adalah tension 2. Dia mesti away from object. Jadi sini kalau sini tension 2, sini berapa? Kecil minta maaf saya buat besar sikit sini. Berapa? Ini. Kalau sini tension 2, sini akan jadi berapa ni? Yang tengah ni. Yang saya tengah gerakkan cursor ni. Berapa? Tension 2 juga. Tension 2 juga. Kenapa? Same string. Kalau sini saya buat T3, sini akan jadi? T3 juga. T3 juga. Yang sini? T4. T4 sebab dia tali yang lain. Jadi bila kita dah ada, kita dah buat macam tu. Jadi kita boleh lukislah sekarang. Iaitu T1. Sini adalah T2. Kita kena ikut angle dia tu jangan pandang-pandang buat straight ke atas tak. Dia kena ada angle dia. Jadi untuk objek ni objek 1 lah. Jadi objek 2 T kat sini dia ada T2. Dia ada dekat sini T3. Tak. Jadi kalau objek 3 macam mana? 1 dia ada T3 ke bawah macam ni. Okey, dia ni objek 3, sorry. Ni objek 3, ni objek 2. Dia ada T3 dan ke atas dia ada T4.
Nampak? Dah ada 4 tension lah. Kenapa 4 tension? Sebab 4 tali yang berlainan. Okey. Mungkin salah. Salah lagi bagus. Salah. Kalau salah tulis yang betul ni. Okey. Sekarang buat soalan kedua pula ni. Soalan kedua. Mula-mula tanya diri kita. Ada berapa objek? 3. Ada 3 objek, maksudnya ada 3 free body diagram. Ni objek yang pertama, objek yang kedua, objek yang ketiga. Weh, tengok-tengok, ada tali lah. Kalau ada tali. Look ni objek A, sini B, sini C. Tadi 1, 2, 3 follow 1, 2, 3. Ni dia buat ABC, kita follow 1 ABC lah. Okay, so sekarang tali ada berapa? Tali ada berapa? 1. 1. Lagi. Sukalah awak jawab. 2. 2. W tak perlu buat dah. Ya Allah, minta maaf. Saya lupa sangat-sangat. W ada W. Ya Allah. Sebab tu fokus kat tension tu aku. Nabil Aiman terima kasih. Dia ada W Mana tadi? Allah Akbar. Ni W ada. Di sini ada W. Kita buat yang W dulu tadi minta maaf W dia ada. So W sini W 1. Ke bawah W senang. Tak payah tengok apa-apa. Dia tak ada sengit ada apa. W 2. Sini dia ada W 3. Terima kasih Nabi Aiman. Okay. So yang ni ada berapa tali? Ada 2 tali bos. Yang pertama tali yang ni. Tali A ni. Dia tali yang sama bila dia ada puli. Bila ada puli, T dia sama. Puli tu takal. Dia slide dekat takal. Bukan slide, dia berpusing sekali dengan takal kan. So tension dia sama. Tali yang kedua, kita ikat tali lain kat sini ni. Tali kedua kat sini. Apa? Sebab bila dia sampai kat objek, dia dah berhenti tali tu. Objek berhenti tali. Macam ni lah. Dia sampai kat objek, tali tu dah berhenti dah. Lain. Okay. Ni bukan sampai kat objek. Ni dia sampai dekat puli. Kalau sampai kat puli, tali dia tak berhenti. Ni dia ikat kat sini, berhenti kat sini. Dia ikat kat sini, berhenti kat sini. Okay. So ada berapa tali? 2. 2 tali. Okay. Jadi dekat objek A macam mana objek A? Objek A? Tension dia ke atas. Tension dia ke atas. Let's say awak buat T1. So, dia ada mg ataupun weight ke bawah. Nak buat mg pun boleh, nak buat weight pun boleh. Jadi disebabkan dia objek A, kita buatlah W A. Itu macam okey. So dia bergerak ke mana? Saya ada bagi hint tu. Ni dia rough super bagi tahu ni rough surface rough surface. Dia bergerak ke mana? Yang ni 5. Yang belah sini 1 kg. Yang sini 0.5 kg. Dia akan bergerak ke mana? Untuk A, dia akan bergerak objek dia ke mana? Fikir logik. Ke atas. Ke atas. Bagus. Bila ke atas, kita kena buat A dia ke atas macam ni. Okay? A dia ke atas macam ni. Okay. Untuk yang B, macam mana B? B. B dia ada normal. Very good. Dia ada normal. Lagi apa yang dia ada? Friction. Dia ada friction. Sebab rough surface ada friction saya lupa tulis rough surface. Ni rough surface. Lagi ada apa? Dia ada tension. Tension apa kat sini? Tension? T1. T1 sebab sama dengan A tadi. Dia sama ni. Sini T1 sama dengan sini T1. Okey. Apa lagi yang dia ada? Yang kat sini. T, dia kat sini kan. Menjauhi objek. Dia ada T2. T2 ni sama tali dengan yang C ni. So T2. So sini dia adalah T2. Agak-agak ada lagi tak yang tertinggal? Weight. Weight. Mana weight? Weight dia ke bawah. So nak tulis apa weight dia ni? W. B. Very good. Okay, yang C macam mana? Apa yang ada terlibat pada C? Ada T2.
Ada T2, dia ada T2 ke atas sebab sama dengan tadi kan. Lepas tu dia ada apa lagi? Ada weight. Ada weight ke bawah. Weight ke bawah. Ada normal tak? Tak ada sebab dia tak ada contact to surface. Dia tak ada normal. Very good sebab tak ada contact kepada surface. Dia ada friction tak? Tak ada juga. Tak ada juga. Kenapa? Sebab dia tak kena pada surface tu. Dia tak ada surface. Dia tak ada relative contact. Macam tu so kena banyak contoh ni baru clear ni. Okay, satu contoh lagi saya buat Yang susah sikit lah. Tak ada susah sangat lah. Yang biasa je. Okay, ni ada objek S. Ni ada objek T. Ni ada objek U. Ada puli. Ni ada puli. Puli ni dia ada objek STU. Lepas U apa? V. Dia ada objek W. Wow, banyak gila bos. Tak apa nak belajar punya pasal Ada objek. Kita lambat sikit pun tak apa. Jadi you faham. Sebab ni agak susah. Dia ada objek. Ni ada meja lah. Dia ada rough surface. Ni rough surface. Okay, ni ada tali. Ada tali. So ada tali, ada tali. Dia bergerak ke bawah. Okay. Boleh cuba buat tak? Tengok. Okay. Okay. Sekarang ada berapa objek? 5 objek. 5 objek. Ada berapa tali? 5 objek. 5 objek. Daripada 5 objek apa benda yang kena cakap? Mesti ada 5 free body diagram. Tu yang pertama. Sekarang ada berapa tali? 4. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4. Very good. Dia ada 4 tali. Yang antara puli kita tak kira. Sebab dia same string lagi. Dah, dia ikut pusingan puli takal tu, tak apa. Jadi, kena buatlah satu-satu. Okey, untuk objek S, dia macam ni. Macam mana objek S? Dia ada apa? Normal. Dia ada normal ke atas. Lagi dia ada Friction. weight, friction ke bawah. Dia ada friction. Friction friction S. Sebab untuk S. Okey, lagi dia ada apa lagi? Sini. Dia ada apa ni? 1. T1. T1 sini pun T1. So dia ada T1. So ke bawah dia ada apa? Weight. Weight. So nak tulis apa? W? WS. WS. Tu yang pertama. Okey. Kalau yang kedua untuk T A dia ke mana? Acceleration dia. Kena tulis juga acceleration. Bila kita nak solve soalan nanti acceleration tulis. Dia ke mana? Kanan. Ke kanan. Sebab apa perlu A? Nanti bila kita nak kira nanti kita nak tolak T minus dengan F. Dia kena follow. Okey, tak apa. Yang kedua. Yang kedua T. Ada berapa T? Ada berapa force dia untuk T? Pertama dia ada normal. Yang kedua ada weight. Ni yang wajib lah. Bila ada surface dia wajib. Okay, dia ada weight T. Lepas tu dia ada apa? Friction dengan tension 1. Tension 1 dia ada sini. Tension 1. Lepas tu dia ada friction 1.
Yang sebelah kanan ni dia ada apa pula ni? Sebelah kanan ni. T2. T2. Sini T2. So dia ada T2 sini. Dia ada T2. Nah. Okay, now U pula. Buat untuk U. U ada berapa? Ada N. Ada W. U. Ke sini ada apa tadi? T. T2. T2 sebab same string. Lepas tu dia ada friction. Lepas tu ke sini dia ada apa? Ke kanan dia ni. Sini dia ada apa ni? T3. T3. So sini dia ada T3. Okay, settle lah. Dah masukkan dia punya A. A masukkan. Kalau tak letak dia punya A ni dapat tak markah? Tak masukkan dia punya A. Contohnya 3 atau 4 markah. Dapat tak? Full mark tak? Tak full mark. Untuk free body diagram dia full mark lah. Tapi untuk nak kira nanti tak boleh. Dia tak boleh. Sekejap Okay. Lepas tu untuk U macam mana untuk U? Untuk U. Mana U? Mana U? Mana U? Mana? Kenapa tak gerak ni? Okay. V sir. Untuk V. Okay, untuk V. Objek V ni untuk objek V. Okay, ke mana? Apa yang dia ada? Dia ada? T3. T3. So ke atas dia ada T3. Lepas tu dia ada? Weight. Dia ada weight. Weight U. Ada lagi tak dia apa yang dia ada? Ada lagi tak? A dia ke bawah. A dia ke bawah. Okay, A dia ke bawah. Ada lagi tak? T4. Dia ada lagi T4 sini. T4. Sebab dia pun diikat oleh tali. So dia ada lagi sini. Dia ada T4. So kita buat line yang sama. Apa ni? Weight ni dengan T4. Cuma kita buat dua label macam ni dia ada T4. Okay. So untuk W macam mana W dia ada? T4. T4 ke atas. Dia ada T4. Lepas tu dia ada? Weight. Dia ada normal tak? Tak ada. Weight apa ni? Weight W. Dia ada normal tak? Tak ada normal. Kenapa tak ada normal? Tak ada relative contact to surface. Yes. Dengan tak ada friction So kena able untuk tulis ni macam ni barulah boleh solve. Kalau salah sini habis salah. Sebab soalan force ni dia banyak markah tau. Dia kadang sampai 6, 7 markah. So kalau awak hilang kat sini habislah semua yang lain Okay, baru kita patah balik dekat kita punya nota semalam sampai sini. Okay, hari ni kita nak berkenalan dengan state Newton second law. State tu apa state? Nyatakan. Maksudnya dia kena ada statement. Bila nyatakan dia lebih pada statement. Dia tak sama dengan define. Define boleh lagi kalau kita buat dalam macam define impulse. Senang. J equal to FT. Tulis apa tu J, tulis apa tu F, tulis apa tu T. Kalau state dia tak berapa comel. Tak berapa cantik sebab nyatakan maksudnya must be in full sentences lah. It should be lah. Yang kedua, apply Newton's law of motion. So Newton's law of motion dia ada berapa Newton Siapa dah baca? Tak baca pun ingatlah yang sekolah dulu. Ada berapa? Ada 3. Ada 3 boh. Ni ingat. Yang pertama dia kata an object at rest will remain at rest or continue to move in uniform velocity in a straight line unless it is acted upon by a external force. Ni lah yang pertama. Tengok objek di sekeliling kita yang tak bergerak, dia memang tak bergerak aja. Kecuali kita tiup, kecuali kita tolak, kecuali kita tarik, kecuali kita gerakkan dia. Apa-apa objek lah. Tepi-tepi kita tu. Itulah inertia. Okay. Senang cerita yang tu. Jadi, jangan dalam exam awak takkan inertia. Takkan dapat markah tulis gitu.
Tulis yang atas ni. An object will at rest will remain at rest. Adapun the tendency of the object to remain at initial condition. Okey, tu dia. Okey, apa maksud inertia? Inertia adalah the tendency of an object to resist any change in its state of rest or motion. Tendency adalah tendensi apa? Kecenderungan. Very good. Kecenderungan sesuatu objek untuk menentang perubahan. Kalau dia dalam rest, dia nak bergerak tu susah. Nak cuba tolak kereta, senang tak kereta nak tolak? Susah. Tapi bila dia gerak, susah. Bergerak, susah pula nak henti. Nah, it is a scalar quantity. Sebab apa? Sebab inertia tu senang cerita math lah. You are lazy ni dia kata ni. Dia kata inertia ni boleh baca lah. Ni inertia yang senang lah kita buat. Kan kejap lagi balik buatlah, letaklah koin ke letak apa benda atas gelas. Dengan cepatnya awak tarik kat box tu. Ataupun buku, handset, ambil dekat atas buku, tarik dengan cepat-cepat. So tendensi untuk, sebab dia tak bergerak, dia tendensi untuk jatuh ke bawah. Untuk duduk tempat dia, dia tak follow. Kalau awak tarik perlahan tak jadi. Nah, dia kena tarik cepat. Okay. Mass apa tu mass? Mass is a measure of of a body inertia. Mass tu adalah the body of inertia. Ni ada dalam quizzes Saya dah bagi quizzes tu ke awak. Jawablah quizzes. Okay. Sebagai persediaan kita minggu depan 7 hari bulan 9 kita akan ada UPS Tahu ke tak tahu? Tahu. Macam mana tahu? Saya ada hantar. Yang saya hantar gitu takut ada tak alert. Okay, pada 7 hari bulan 9. 7 hari bulan 9 hari apa 7 hari bulan 9? Selasa. Hari Selasa pada waktu praktikal. So masa tu siapa yang internet tak okey sila okeykan lah. Pergilah rumah mak saudara ke, rumah crush ke, rumah siapa-siapa lah yang okey. Sebab penting UPS tu, UPS dia ada dia punya markah dia tolonglah okey pada masa tu kalau tak okey sekarang. UPS ingat. Soalan dia berapa soalan 20. Soalan dia setengah jam agak-agak setengah jam berapa soalan? Siapa ke Cina jawab 20. Yang lain rasa-rasa berapa soalan dia? Tak baca dalam kita punya tu. Soalan dia 10 sahaja. Dan soalan dan soalan dia tak ada calculation. Sangat-sangat senang. That's why saya urge you to answer the quizzes. Soalan quizzes tu lagi susah daripada soalan kita punya UPS. Okay, so jawablah quizzes. Saya dah letakkan dalam Google Classroom. Tadi saya saja je tak bagi tahu, saya tengok takut ada orang dah buat, tak ada orang buat lagi tadi So dia punya due date dia kena disiplin nak mengajar, jangan jadi macam Ziad lah. Ziad tu memanglah dia tak berapa okey kan sebab dia OKU yang bawa dia tu, pegawai dia yang ramai-ramai bayar gaji ribu-ribu tu kena alert. So ni tarikh tutup dia, due date dia pada hari Isnin 4 suku. Cukup tak? 4 suku hari Isnin, hari ni Jumaat, banyak hari lagi bos. Okey? Cukup, lebih daripada cukup biar dapat sampai cukup. Ada markah. Ni ada yang hantar turn in kat saya tak ada markah. So something is wrong lah. Bila dapat markah kat situ. Dia automatic bila ada markah you send, dia automatic akan dapat kat saya Google Classroom ni. Saya boleh tengok terus. Okey? Sebab tu saya suka buat quizzes. Tu soalan dia. Dia ada calculation sikit. Calculation guna calculator lah. Simple calculation aja. Contohnya dia bagi M, dia bagi V, darab aja. Kadang-kadang soalan tu ulang-ulang, benda yang sama je Okey, pastikan dapat kalau boleh 95 ke atas. Okey. Terbalik pada inertia tadi. Dia adalah measure of body inertia. Maksudnya kalau kita dengan kapal terbang, of course lah kapal terbang lagi tinggi. Nak tolak bodoh-bodoh tak lepas. Kenapa? Sebab dia perlukan force yang sangat-sangat kuat untuk gerakkan dia. Nak hentikan dia pun macam tu lah. Kalau kertas angin tiup pun berat. Kenapa kertas angin tiup pun dia bergerak? Sebab inertia dia rendah. Sebab apa? Mass dia kecil.
Okay. It is a scalar quantity. Dia basic quantity. Ingat mass SI unit dia adalah kilogram. Value of mass is independent of location. Kalau Nabila Christina ni, Nabila 55 kg, dia pergi ke bulan ke 55 kg lagi. Dia pergi ke ISS pun 55 kg lagi. Dia pergi ke mana-mana je. Planet Pluto pun 55 kg lagi. Dia independent of location. Siapa yang berubah ikut location? Weight yang berubah ikut location. Kenapa weight berubah ikut location? Sebab dia ada Dari sebab dia tarikan bumi. bergantung kepada G. Dia bergantung pada G ni. G ni. Nilai G ni. Nilai G dia kalau di bumi 9.81 meter per second square. Kalau dekat bulan dia 1.67 meter per second square. Kalau dekat ISS mungkin dia kosong. So dia tak ada weight. Sebab tu kita panggil weightless. Dia boleh terapung-terapung. Okay, macam tu lah. If the mass of body increase, the inertia will increase. Dia directly proportional lah yang tu. Rasa semua tahu. Sekarang kita tengok pada equilibrium of particle. Equilibrium apa maksud equilibrium? Equilibrium. Apa makna equilibrium? Very good. Keseimbangan. Seimbang. Seimbang apa maksud seimbang seimbang. Balance lah. Balance tu seimbang lah. Apa maksud balance? Maksud balance seimbang. Apa maksud seimbang? Seimbang tu balance. Mampu. Senang awak pun tahu. Cuma nak bagi tahu tak kira. Maksudnya force dia sama. Force sebelah kiri sama dengan force sebelah kanan. Dia cancel. Force sebelah atas cancel dengan sama dengan cancel sebelah bawah. Kita duduk elok di atas kursi dia seimbang lah. Kalau kursi patah satu kaki, kita jatuh tu tak seimbang. Semua objek tu seimbang. Yang duduk molek dia tepi kiri kanan atau bawah awak ni semua seimbang. Okay. Kita kata equilibrium of a particle is defined as the vector sum of all forces acting on a particle must be zero. Tambah atas bawah kiri kanan so seimbang. Seimbang. Macam kita ada telefon kat sini, telefon awak ni, awak letak telefon elok-elok kat sini. So dia ada, atas dia ada normal, bawah dia ada W. So seimbang. Jadi summation of F equals to 0. So N minus W equals to 0. So N sama dengan W. Seimbang. Ni Newton first law of motion. Maksudnya tak ada daya luar lah ni. Tu maksud dia. Okay, this equivalent to the three independent scalar equation along the direction of the coordinate axis. So summation of x equals to 0, summation of fy equals to 0, summation of fz equals to 0. Jadi untuk kita punya silibus belajar sampai sini je lah. Okay, summation of x equals to 0, summation of fy equals to 0. Okay, so there are two types of equilibrium of a particle. It is static equilibrium. Static macam sekarang ni. Macam sekarang ni kita statik. Kenapa kita statik macam sekarang? Sekarang kita statik sebabnya atas sama dengan bawah, kiri kanan sama kita punya semua kosong. Macam benda yang tak bergerak, macam laptop kita, macam PC kita, macam kereta yang tak bergerak. Macam siapa-siapa je, tu adalah statik. Dia tak duduk diam. Yang dynamic equilibrium ni dia bergerak. Contohnya kita ada kereta. Dia ada thrust force ke depan ni, dia ada friction. Belakang ni dia ada friction, dia ada normal dan dia ada weight. Dia balance. Dia tengah bergerak dengan 80 km per hour. Dia balance. Enjin tujah dia dari depan, tujah dia ke depan sama dengan friction dia ke belakang. Kalau sebab tu dia tekan okey, dia cruise dia cruise ataupun dia tekan. Tapi kalau dia tekan lebih, dia akan makin laju, tu tak balance. Dia mesti kalau 80 saja. Kalau masa 100 saja. Selama contohnya seminit tu 100 je dia bawa. Pada masa tu dia bergerak tapi dia dalam equilibrium. Tak semestinya dia bergerak tu dia tak equilibrium. Tak, dia kita panggil dynamic equilibrium. Macam satelit. Satelit ke sentiasa bergerak.
Tak ada siapa pun bagi dia bergerak. Tapi dia bergerak awal-awal sampai sekarang dia bergerak. 5-6 tahun satellite. Biasa dia gitu lah. Dia tak apa 10 tahun biasanya. Dia bergerak. Tak ada siapa pun bagi tu dia. Dia bergerak. Dia tak ada friction. Dia tak ada normal force. Tak ada weight. Tapi dia bergerak. Dia sama macam tu. Okay. Lepas tu kita tengok polygon of forces a particle equilibrium result of 2. So F1, F2 dia sama. Kalau macam ni dia sama. Kenapa sama? Tengok F1, F2 dia sama panjang. Bila sama panjang dia sama. Okay. F2 tolak F1 sama je dengan F1 tolak F2. Sama. Jadi case yang kedua, a particle of equilibrium as result of three forces enter. So yang ni pening sikit. Yang atas case 1 ni dia cuma melibatkan apa? Melibatkan X component saja. So summation of Fx equals to 0. Kalau yang bawah ni dia melibatkan 2, bos. Dia melibatkan 2. Nampak? 2 komponen. Satu komponen kita kena resolve kepada X dan satu lagi kita resolve pada Y. Antara F1, F2, F3 yang mana kena resolve? F3. F3 kena resolve. Kenapa F3 kena resolve? Sebab F3 tidak berada pada exist. Sebab tu dah saya kata dulu yang resolving vector tu, yang exercise yang kita bagi tu sangat penting. Sangat penting sebab macam ni lah. Sebab kita kena resolve. Untuk resolve macam ni Jadi untuk resolve dia ada 2. Polygon ni dia triangle. Yang 4 ni biasanya soalan kita dia limit kepada 4 je. So tak payah belajar lah sampai 4 sampai 5 ni. Dia dia limit kepada 3 je. So dia kena buat close triangle. Close triangle sangat-sangat penting dia panggil close triangle or triangle of forces. 2 nama dia. Close triangle. Okey, kita nak belajar sikit berkenaan dengan close triangle Okey, saya buat macam ni. Okey, saya buat macam ni. Kita ada objek ni, ada objek sini, ada objek sini. Okey, cuba lukis free body diagram dia. Cuba lukis free body diagram. Ni let's say 1 kg. Boleh tak lukis free body diagram dia? So share pun susah juga Boleh lukis? Boleh. Boleh ada berapa force? How many forces acted on 1 kg on the object? 3. 3 Okey, kalau free body diagram tak payah buat ni. Yang pertama sekali macam mana? Ada berapa tali? Ada 2. Very good. So sini dia ada T1. Sini ada T2. Lagi dia ada apa? Weight. Dia ada weight ke bawah, W. Okey, W1 pun boleh, W boleh. Okey, ni adalah free body diagram. Dekat sini saya nak tuan-tuan buat close triangle. Cuba buat close triangle kat tepi ni. Close triangle dia kena 3 je. 2 pun tak boleh. Sebab tu nama dia triangle of forces, ada 3. Kalau 4 pun tak boleh. 4 dia jadi polygon lah. 5 pun polygon. Dia kalau 3 dia boleh guna sebab dalam soalan ada dia guna triangle of forces. Okey, cuba lukis triangle of forces. Boleh tak? Okey, cuba tengok saya buat Okey, yang pertama saya bawa ni.
Ni dia boleh lukis dua lah. Saya bawa dia punya T2. T2 dia ke kanan. Ni adalah T2. Nampak? Dia adalah T2. So, duk diam-diam je T2. Kalau close triangle, dia mesti head to tail lah. Yang benda macam ni, salin lah. Yang contoh-contoh ni salin. Jangan harapkan dia dengar tu tengok je. Kita kena aktif dalam belajar. Head to tail maksudnya head kepala. Head ni kepala dia sini ni. Kepala dia sambung dengan tail orang lain. Jadi dalam kes ni, head to tail, head dia yang ni, tail dia ambil yang ni. Yang ni, W ni. So W ke bawah. W, kepala dia tadi sambung dengan sini. So ke bawah ni adalah W. Nampak tak mainan dia? Jadi kalau yang ketiga, yang mana T1 tu daripada mana T1? T1 ke tail T1 pergi ke sini. So dia akan jadi sini adalah T1. Dia tertutup. That's why nama dia close of triangle. Tu adalah yang pertama. Nampak tak? Tu saya buat T2 dulu. Dia mana-mana boleh. Dia nak buat T1 dulu ke W dulu kan. Jadi saya buat contohnya saya buat W dulu. Saya buat W ke bawah. Okey. Saya buat W ke bawah. Buat macam ni. W ke bawah. Kena tepi sikit. Okay, saya buat W ke bawah macam ni. Ni adalah W. W kita nak sambung dengan siapa? Kita nak bentuk satu. Kita nak bentuk yang satu lagi. Tu bentuk yang sebelah tu. So kita boleh sambung dengan T2 yang sebelah sini pula. T2. Nampak kaki dia gambung dengan T2 macam ni. Daripada T2 kena sambung dengan T1. T1 dia ke sini. Nampak T1. So sini adalah T1. So ni adalah nombor 2. Tadi ada nombor 1, ni adalah nombor 2. So boleh buat 2 biasanya. Nampak tak beza dia? Tapi T dia tak berubah. T2 tetap ke kanan. W tetap ke bawah. T1 tetap ke sana. Tu kita panggil triangle of forces. Okay? Tak boleh pun kena boleh. Tak boleh pun kena boleh. Okay. Pukul berapa dah? 13 minit. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. 11.30 dah kelas Saya kena habis awal sikit. Saya habis 11.23 boleh hari ni Boleh? Boleh. Kita tengok problem solving strategies for equilibrium of particle. Yang pertama sekali, sketch a simple diagram to help conceptualize. Mula-mula sekali step 1, kalau boleh lukis. Kalau dia ada lukis cantik, tak payah. Kadang-kadang kena lukis dulu. Kadang-kadang orang jump tu kepada FBD. Yang kedua FBD. Ni separate free body diagram. Ni FBD. Kadang-kadang ada student dia terus buat FBD. Yang ketiga, convenient coordinate exists for each body and construct a table. Macam mana construct a table? Dekat bawah contoh tu ada nanti. Yang keempat, equilibrium, apply the condition of equilibrium of particle. Buat satu-satu. Summation of fx equals to 0. Summation of fy equals to 0. Tak, kalau objek tak bergerak, biasanya kita jawab setakat ni semua equilibrium. Dia static equilibrium setakat ni. Solve the component equation for the unknown lah. Okay. Jadi kita tengok. Yang ni saya tunjuk je contoh yang ni ni contoh X1 sikit. Tapi tak apa, kita belajar. Okay. Dia kata a load tu beban is hung, digantung oleh crane cable. Ni crane kat sini. Crane kat sini. Ni crane, ni kepala dia, ni tayar dia crane. So dia ke bawah sebenarnya, tapi ada force. Siapa-siapa dia tarik dia ke kanan. Okay, dia kata the load is pulled by a horizontal force. So kanan ni such that the cable make 30 angle to the vertical plane. Yang ni very
you kena bagi perhatian yang lebih yang ni. Ni maksud dia 30 to the vertical plane. To the vertical. Vertical apa maksud vertical? Vertical maksud dia Menegak. menegak. Jadi 30 sini. Nampak tak 30 yang dia buat ni sini? Ni 30 ni sini. So kena alert dia berkenaan dengan 30 ni. Alert. Please alert dia ni. 30. Okay. Jadi dia kata if the load is in equilibrium, jumpa saja perkataan equilibrium tu kena adalah dalam kepala lah equilibrium. So summation of fx equals to 0. Satu lagi summation of fy also equals to 0. Tu maksud dia equilibrium. Calculate the magnitude of tension. So tension sini lah tension. Dekat atas ni tension T1. Lepas tu ni simple diagram dia ada mg ke bawah ataupun the weight. Okay. Tu yang pertama dia nak magnitude of tension. Yang kedua magnitude of horizontal force. F tu dia nak. Okay. Dia dah siap-siap buat kat sini Dia dah siap-siap dia buat kat sini. Kalau 30 ni kena tengok betul-betul. Kalau sini 30 ni kan macam ni. Dia tulis P ni. Ni kan triangle. Triangle macam ni, yang dia bagi 30 sini. Ni 30. Sekarang 30 sini 90. So sini akan jadi 60. That's why dia buat 60 sini. Ataupun kalau saya conteng sekali lagi, dia akan jadi sini F. Okay, sini adalah mg. Yang kat sini adalah tx. Yang kat sini adalah ty. Kita buat free body diagramming, kita buat macam ni. Angle dia mana tadi? Angle dia tadi sini. Angle dia 60. Kita boleh pecahkan lah. Kalau sini 60. Tak apa tak faham, nanti esok saya akan buat contoh lagi yang macam ni. Sekarang kita nak tengok yang dia buat dulu. Tengok yang pertama iaitu mg. Mg adalah ke bawah. Bila ke bawah, so y component, x component dia adalah 0. Tu yang pertama. Y component dia berapa? Y component dia W equals to mg. So dia bagi 250 kg. Weight dia lah. Weight kan. Ni W sini ni. W. W equals to mg. Jadi masukkan dia ada negatif. Kenapa dia ada negatif? Sebab dia ke bawah. Very good. Sebab dia ke bawah. Mesti ada negatif. Sekarang kita tengok pula pada F. F dia adalah ke kanan. So dekat sini simply letak aja F. Positif F. So untuk Y dia kosong sebab dia betul-betul duduk atas paksi X. Nampak tak mainan dia? Okay. Lepas tu kita tengok yang ni, yang T tension ni. Tension ni kita dah belajar sebelum ni kalau nak resolve iaitu tengok angle dia. Okay, dah cantik angle kat 60. Kita letak yang sebelah kanan, kita letakkan X. So kita letakkan cos, yang sebelah kiri yang Y kita letakkan sin. Lepas tu kita letakkan berapa dia? 60. Lepas tu dekat sini dia ada negatif, dia tak ada value, kita letak je negatif T. Kenapa negatif T, tuan-tuan perempuan? Kenapa? Sebelah kiri. Yes, sebab dia adalah sebelah kiri. Saya tahu ramai tak faham yang ni confuse bila banyak-banyak ni. Tak apa tengok satu-satu. Yang kedua, T ni yang Y component dia tak ada negatif. Kenapa dia tak ada negatif? Yang Y component Sebab dia ke atas. Yes, sebab dia ke atas. Dia kiri, dia atas. So macam tu lah. Dah siap ni kita buat satu-satu. Kita buat satu-satu. Contohnya X yang ni. X, so buatlah summation of X equal to 0. Jadi F tolak dengan T cos 60 sama dengan kosong. Ni adalah first equation, simultaneous equation. Okay, now do the same for Y. Y pula, tengok yang bawah yang ni. Dia buat sini T sin 60 tolak dengan 2453. Yang kira siap-siap dapat dengan kosong. Jadi selesaikanlah T. T ni sama dengan 2453 per dengan sin 60, dapatlah T dia sama dengan 2833 Newton. Dapat. Okay, dapat equation yang pertama. Lepas tu T ni kita tahu dah 2833, masuk dalam equation yang pertama ni, letakkan 2833. Jadi boleh kira tak F? Bolehlah kira F. F dia dapat 1417. Yang bagusnya kita boleh semak jawapan kita tu betul ke salah. Kita boleh semak. Macam mana kita nak semak?
Masukkan balik. Masuk F ni 1417, masukkan T 2833 cos 60, betul tak sama dengan kosong? Ataupun masuk equation yang kedua ni, betul tak dapat macam ni? Macam tu Tu yang pertama. Okey, yang kedua ni sangat senang tuan-tuan, puan-puan, adik-adik. Okey, sangat senang. Yang ni sebab tu kita nak buat close triangle. Tengok saya buat close triangle sini Okey. Kita buat close triangle sini. Yang pertama sekali dia ada tension. Weight dulu pun tak apa, senang. Weight dia ke bawah. Lepas tu dia ada F. F dia ke kanan. So head to tail. F dia ke kanan. So sini adalah F. Lepas tu dia ada tension di sini. Sini adalah tension. Tension. Jadi tadi sini 30. So sini 60. So sini angle. Jadi kita buat macam ni. Cos theta, tak payah cos theta lah. Cos 60 sama dengan siapa per siapa? Cos adjacent Adjacent per hypotenuse. Adjacent berapa adjacent? Per dengan hypotenuse. Hypotenuse dia T. So siapa? Akan jadi siapa per siapa? F over T. F over T. So dua-dua tak boleh cari nilai. Kenapa tak boleh cari nilai, bos? Sebab F ke tak ada, T tak ada. Tak apa. Tak boleh cari, kita guna sin dulu. Kita buat pun sin 60. Sin 60, sin adalah opposite. Opposite dia berapa? Opposite. W W over hypotenuse. Hypotenuse T. Jadi sin 60 sama dengan W. W adalah mg. Mg lah. Dengan mg per dengan T. Tadi mg dia 250 darab dengan 9.81 gravity per dengan T. So dapatlah T. T dia kira-kira dapat berapa T dah? Tadi 2833 Newton. 2833 Newton Okey, once dah dapat T ni, masuklah balik T ni kat sini. Masuk T kat sini. Boleh dah dapat F. Boleh lah F. F akan jadi 2833 cos 60. Okey, berapa? Berapa lagi 3? Tekan kalkulator sekarang. 1417 Newton. 1417 Newton. Sama jawapan dia Kalau lari sikit-sikit tak apa, tak ada masalah Kadang disebabkan setengah orang dia ambil cos 60. Cos 60 contoh cos 0.886 dia berhenti sampai situ. Ada setengah orang dia tunggu masuk dalam kalkulator, jadi kalkulator tu ambil sampai ujung belakang sekali. Macam tu. Tak apa mana-mana pun boleh, tak ada masalah Okey. Jadi saya rasa sampai sini dulu. Cuba buat contoh yang saya bagi tu, dan kalau ada masa, bukan kalau ada masa lah, kena freekan masa Kita kan full time student. Tolonglah buat quizzes yang saya bagi. 50 soalan je nak tengok buku pun boleh lah. Sebab kita yang ni kita tak ni, tu just nak supaya awak bersedia untuk UPS. UPS masuk chapter berapa? UPS 1? 1 dengan 2. Very good. 1 dan 2 saja. Dia tak masuk yang 3. Tapi kita nak tunjuk ke awak sebagai dia punya format dia tu macam tu Okey, 1 dan 2, 10 soalan saja untuk 30 minit. Sebab kita assume macam-macam akan berlaku masalah. Tak boleh masuk lah, login lah, tak ada data lah, handset rosak lah, tak ada bateri, macam-macam Jadi ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan. Terima kasih for joining. So see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, sir. Sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Ya. Sama-sama. Thank you, sir. Thank you, sir. Sama-sama. Sama-sama.